Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihaz zalimun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati mastana bi sunnatihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa siqalan wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fis sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bagi berkati dan juga supaya Allah Ta'ala sentiasa memberi petunjuk hidayah kepada kita sampai kita buka majlis ilmu pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari ini. Allah Taala masih lagi bagi kaum kita, masih lagi beri kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama berada di rumah Allah ini dan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada tengah hari ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ingat bahawa ujian yang datang ini semata-mata Allah nak menguji dan juga nak menafis di antara kita yang ramai-ramai ini, siapa yang tulen imannya, siapa yang palsu imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mesti ingat bahawa proses al-istisfa, penafisan ini berlaku daripada zaman ke zaman dan ia akan berlaku sampai hari kiamat. Kerana Allah nak tahu di antara umat Islam yang ramai ini siapa yang tulen imannya dan siapa yang palsu imannya. Proses al-istisfa ini kita tengok berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Bermula daripada peristiwa hijrah Rasul. Bila Allah perintah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tengok, di situ dapat ditafis oleh Allah Ta'ala. Orang yang sanggup hijrah ke Madinah, menyahut surat Allah dan Rasul, meninggal sekar kekayaan, perniagaan mereka, rumah mereka, keluarga mereka, tempat tumpah darah mereka, selas pinggang pergi Madinah. Maka inilah orang yang tulen imannya. Tetapi orang yang tidak mau berhijrah, sayangkan tempat tumpah darah dia, rumah dia, keluarga dia, bisnes dia, kekayaan dia. Maka walaupun sebelum ini mereka mengaku beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi, sayang kepada Nabi, tapi bila Allah uji untuk berhijrah Madinah, maka tetapi orang yang pergi ke Madinah berhijrah, inilah orang tulen imannya. Orang yang tak mau berhijrah, maka mereka ni palsu imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi ceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tengok ramai yang murtad. Walaupun sebelum itu mereka mengaku beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi, sayang kepada Nabi, nak membela Nabi. Tapi bila cerita benda ini, hanya sedikit saja yang mengaku. Inilah tulen iman. Yang murtad itu ramai, palsu imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat bahawa proses ini akan berlaku daripada semasa ke semasa sampai kiamat. Kerana Allah nak tahu siapa yang tulen imannya, siapa yang palsu imannya. Dan kita ramai-ramai pun Allah nak tahu juga di antara kita ni siapa yang tulen imannya, siapa yang palsu imannya. Itu sebab dia akan uji kita. Tengok akhir-akhir dalam negara kita, ujian demi ujian yang didatangkan kepada kita. Nak tengok setakat mana ketahanan diri kita. Dimarinya kemarau, dimarinya jerbu, dimari pula dengan air dicatur pula di lembah Kelang ni. Dimari pula dengan kehilangan kapal terbang sampai sekarang tidak dijumpa lagi. Ini ujian yang datang. Nak tengok setakat mana keimanan kita kepada Allah Ta'ala.
Kita tengok hari ni, apa yang berlaku hari ni kita tengok. Kita ni hari-hari mulut kita menyebut Allahu Akbar, membesarkan Allah. Nak azan, orang menyebut Allahu Akbar. Nak qomat, orang menyebut Allahu Akbar. Nak sembahyang pun kita menyebut Allahu Akbar. Nak menyembelih binatang pun orang menyembelih pun menyebut Allahu Akbar. Nak pergi haji pun kita menyebut Allahu Akbar. Nak pergi umrah pun kita menyebut Allahu Akbar. Seolah-olah Allahu Akbar ini menjadi ucapan kita yang kalau kita hayati betul-betul Allahu Akbar ini, Allah Maha Besar ini telah mendarah daging dalam jiwa kita. Memang tidak ada orang yang kita besarkan kecuali Allah. Tetapi lihat, bila apa yang berlaku hari ini, ujian yang datang, tengok kita masih lagi membesarkan manusia lebih pada Allah. Tengok, maknanya ucapan Allahu Akbar hari ini hanya di mulut, di bibir saja. Kerana orang masih lagi membesarkan manusia, membesarkan undang-undang manusia daripada Allah Ta'ala. Tidak meresap dalam jiwa dia kalimat Allahu Akbar itu. Hanya bila diuji macam ini baru kita tahu betapa dangkalnya ilmu manusia. Biarlah sehebat mana pun kamu, jenis macam mana pun kamu, banyak mana pun ilmu yang kamu belajar, kamu tidak akan dapat mengatasi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kata, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak bagi kamu ilmu hanya sedikit saja. Sedikit aja ilmu yang Allah bagi. Allah nyata dalam ayat lain, sekiranya kamu mengambil dahan-dahan pokok yang ada di seluruh dunia ini dan juga untuk menjadi pena, dan kalau kamu ambil air lautan yang ada di seluruh dunia ini untuk menjadi dakwat, tidak akan habis kamu menulis ilmu Allah Ta'ala. Begitu luas ilmu Allah Ta'ala, begitu luas. Tu sebab jangan sombong, jangan bongkar, jangan takabur dengan ilmu yang ada hari ini. Mau sikit Allah uji dengan kapal terbang, benda yang besar macam itu orang tak dapat lagi ni. Habis kuasa sains teknologi mana dia, mana kemodenan, mana kecanggihan hari ini. Tidak ada siapa kuasa yang canggih hari ini tidak mampu untuk menemui kapal terbang MH370 sampai sekarang. Mana ada kecanggihan, mana ada kemodenan hari ini, mana sains teknologi, tidak mampu mengatasi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ujian yang tengok takkan mana kita membesarkan Allah. Masih ada lagi orang menggunakan bomo. Mana orang tak gelak, teknologi tak boleh buat apa, bomo boleh buat apa. Sebab bomo ni malu company, dia orang Perak, saya pun orang Perak juga. Masalah kan, satu kampung dengan saya lah tu. Saya baik bukan kampung betul, dia kampung sebelah. Saya baik bukan sekampung. Dia saya tapah, saya pun tapah juga satu daerah lah. Tapi di kampung lain, saya kampung lain. Tengok manusia akan manusia lagi. Habis tu orang gelap kata kami dah habis ilmu dah. Ilmu teknologi dah habis dah guna lah. Tak jumpa. Tiba-tiba nak pakai bomo lah. Pakai teropong, pakai bubu. Ini bukan nak angkat ikan. Ikan boleh lah bubu. Ini kapal terbang. Kalau bubu besar tak apa juga kau tuan masuk. Ini kecil bubu kau tuan mana nak masuk. Macam mana hari ini manusia masih lagi membesarkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ujian sedikit je Allah bagi. Tu sebab kamu jangan sombong, kamu jangan bongkar bahawa apa ilmu yang ada pada kamu hanya sedikit saja yang Allah bagi kepada kamu. Ini adalah ujian kepada Allah kepada kita, nak tengok setakat mana keimanan kita kepada Allah, setakat mana ucapan kita yang membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu dalam yang kita ucap hari-hari itu, adakah benar-benar kita besarkan Allah ataupun hanya di bibir saja, di mulut saja kita membesarkan Allah. Akhirnya apa yang berlaku hari ini, inilah menunjukkan kepada kita, ya, jadi malu habislah. Pelajar-pelajar kita di Mesir, di Saudi sana, di Jordan, malu ditayangkan gambar bomo. Malaysia merupakan negara Islam contoh kononnya, tapi pakai bomo lagi. Tengok ni, itu sebab bahawa benda pakai bomo ni bukanlah satu benda yang kecil. Kalau pakai bomo ni penjara semua hidup boleh tahan lagi. Pakai bomo ni kita dibuang daerah boleh, tetapi bomo ni boleh merosakkan akidah, boleh jatuh kafir kalau kita memakai bomo. Kita mengaji rajin tetapi berbomo pun rajin juga. Mengaji rajin, berbomo pun rajin juga. Ini membabitkan akidah.
Nabi bersabda, man atta kahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad, hadis sahih. Barang siapa yang mendatangkan bomoh atau tukang tindih dan dia membenarkan apa kata mereka, kata Nabi, faqad kafar, telah menjadi kafir dia. Kafir, tuan-tuan. Kafir. Ini bukan buang daerah, bukan penjara, kafir terus. Nabi kata orang yang menjumpai bomoh, menjumpai tukang tilik. Dan satu hadis Nabi kata bahawa man ata arrafan fasalu an syai' dan takbal lahu salah arba'ina lailah, rawahu Muslim, hadis sahih. Kalau siapa yang mendatangkan tukang tilik dan menanyakan dia akan sesuatu, maka Allah tidak terima semayangnya 40 hari 40 malam. Itulah yang dia tak ada apa semayang. Hari ini datang bomoh 40 hari tak terima, besok datang pula 40 hari, lusa datang pula, sepanjang hayat tidak diterima oleh Allah semayangnya. Itu sebab pasal apa sampai sekarang ini tidak diketemui, tidak ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di mana letaknya. Nak dapat macam mana kita disuruhkan semayang hajat, baca Yasin, di samping itu kita campur pula dengan bomoh, dengan benda syirik. Lepas itu pula kita suruh pula orang Hindu, orang Buddha, Kristian berdoa. Dan mereka ni syirik, menyembah berhala. Mana mungkin Allah nak terima doa mereka? Yang kita suruh pasal apa? Itu banyak fatwa kuasa. Kalau mereka nak berdoa, ikut dia tak apa. Tapi kita suruh mereka tu yang tak boleh tu. Kita suruh pula mereka berdoa. Mana Allah nak terima doa mereka? Dia syirik, menyembah berhala, kafir. Mana mungkin Allah terima tu campur. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan benda hak yang batil. Campur hak batil, ini dah jadi. Bagi bomoh pula. Lepas tu dalam keadaan kita murung, disuruh bahas suruh hajat, bagi konsert pula. Itu pun pasal ada mati. Kalau tak ada mati kita pun tak tahu. Sebab ada mati kita tahu. Konsert sampai mengorbankan nyawa remaja 6 orang. Dibagi dadah pula, dibagi pula arak percuma, dibagi kondom. Itu saya heran tu. Nak tengok konsert, bagi kondom. Guna apa kondom? Buat belon ke? Ni ada orang menteri pula katakan bahawa tu nak jangan pandang negatif, pandang positif. Mana mungkin kita nak pandang betul positif? Menyambungkan nyawa. Benda yang haram dibagi arak, dadah, kondom. Nak pandang positif lagi ke? Oh, pandang positif. Sebab kita buat benda ni, pelancong datang ramai, boleh kita mendatangkan duit. Allahu Akbar. Adakah duit kamu nak dapat daripada benda haram? Kamu nak bagi rakyat di benda haram ke? Nak bagi rakyat benda haram. Dia fikirkan untung aja. Tak kira untung ni halal ke haram, tak kira. Ini ke pemimpin kita? Kau nak cakap bukan seorang Islam. Dari Perak pula tu. Malu je tu, malu aja tu Perak ni. Dah bomoh Perak, menteri Perak pula cakap macam tu. Allahu Akbar. Itu semua sampai bila Allah nak menunjukkan kita benda-benda ni semua? Kalau kita mencampur adukkan hak dengan yang batin. Inilah ujiannya Allah datang pada kita. Dan kita ingatlah bahawa benda gaib ni hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad pun tak pernah sejarah mengetahui benda gaib. Kul la ya'lamu fis samawati wal ard al-ghaib illa Allah. Dalam surah An-Naml ayat 59. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, tidak ada siapa yang tahu benda gaib di langit, benda gaib di bumi, illa Allah, kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu fil barri wal bahri. Di sisi Allah itulah pembenaran kunci pembenaran benda gaib. Dan tidak siapa yang tahu kecuali Allah. Dan dia juga mengetahui apa yang ada di daratan, ada di lautan. Allah saja yang tahu. Allah beritahu dalam Quran. Hanya dia yang tahu. Mana boleh manusia tahu benda-benda gaib ni? Itu yang kata Nurdin kata tu, gaib full stop. Kau terbang tu gaib full stop. Sebab
kepada orang yang mencipta ilmu. Ilmu ni, dunia sains teknologi, apa semua sains, apa semua ni dah ada dah. Tetapi kembali kepada orang yang mencipta ilmu, punya kuat akidahnya. Mustahil kat kata bang tu dicolik di jin. Mustahil kan? Jin colik. Jin ni satu makhluk. Itu sebab di antara ciri takwa ni beriman dengan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan ghaib. Jin benda ghaib, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Yang kita nampak seluarnya je banyak. Orang tak nampak. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Jin. Jangan main benda ni. Pernah berlaku zaman Nabi sendiri, pernah berlaku. Zaman Nabi Muhammad pun pernah berlaku benda ni. Lepas main subuh, sahabat keluar masjid. Bila keluar masjid, nampak ular warna hitam. Dia ambil batu, dia empuk batu kepala. Bila ular ni mengelupur, dia pun mengelupur juga. Lepas tu hilang dulu. Hilang dulu. Rupanya ular itu adalah seekor jin yang menyerupai ular. Jadi dibawa manusia ni ke alam jin. Di zaman Nabi dibicarakan di mahkamah jin. Jin tanya, kenapa kamu bunuh ular? Ular ni adalah jin. Ada jin lain membela dia. Dia kata salah jin juga yang menyerupai ular. Pasal apa? Ular ni musuh manusia, itu sebab dia bunuh. Patut suruh ular katak, kayang, tentu dia tak bunuh. Yang menyerupai ular pasal apa? Oh betul juga, dibebaskan. Dia pernah diculik oleh jin. Kat alam ghaib orang tak tahu. Zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, seorang isteri, dia dah kahwin 3 bulan isterinya hilang, suaminya hilang, ghaib. 3 bulan mengadu Sayyidina Umar sebagai khalifah, ya Amirul Mukminin, suamiku ghaib 3 bulan. Lepas kahwin 3 bulan tak nampak-nampak, wala kalam wala SMS apa pun tak ada, hilang 3 bulan. Aku minta fasah. Sayyidina Umar kata tak boleh, terlalu awal, balik dulu. Ini yang tak boleh. Kita mafqud dalam Islam, dalam fiqh, bahawa kita tak boleh menghukumkan orang tu dah mati dalam masa singkat. Bila Perdana Menteri kata berakhir di Lautan Hindi, kita nak solat ghaib, tak boleh. Kita nak sekar Fatihah kat mereka, tak boleh. Sebab kita tak tahu betul ke mati. Sampai sekarang pun tak ada lagi tanda-tanda kapal terbang tu terempeh. Tak ada lagi bukti-bukti serpihan kapal terbang. Tak ada lagi cebisan-cebisan orang penumpang. Tak ada lagi. Itu sebab tidak dibenarkan. Dalam Islam 4 tahun tuan-tuan baru boleh mensabit kalau kita mati, kita mati. Jadi zaman cerita ni, bila perempuan ini mengadu, awal 3 bulan datang, awal lagi balik dulu. Itu sebab orang perempuan kena tahu undang-undang. Bila lepas angkat nikah, lelaki, suami kita ada berlafaz taklid. Kalau perak punya taklidnya, sekiranya aku meninggalkan isteri aku, namanya sekian-sekian, 3 bulan lamanya atau lebih, tanpa sebarang nakah zahir dan batin, mengadulah ia mana-mana qadi syar'i, sabitlah pengaduan di si qadi itu, maka tertalaklah talak 1. Sekarang ada bagi khuluk, bayar berapa ringgit pula, RM1 ke apa. Jadi maknanya perempuan, suami dah melakukan taklid. Kalau kita dah ditinggalkan suami lebih 3 bulan, ngadu mahkamah, boleh minta cerai taklid. Ini tunggu kat tangga suami balik. Ngapa mau nunggu suami balik berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun duduk nunggu suami balik. 3 bulan aja. Kalau tak balik boleh mengadu mahkamah. Lepas tu mahkamah panggil saksi jiran-jiran yang dekat. Kena suami kena. Ada kamu nampak? Tak nampak. Batang hidung pun nampak. Lebih 3 bulan tak nampak. Sabit pengaduannya, maka tertalak 1. Jadi zaman ini 3 bulan tak balik-balik. Sampailah 4 tahun. 4 tahun baru dia jumpa Sayyidina Umar balik. Ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, aku dah 4 tahun dah suami aku tak balik-balik. Aku minta fasah. Sayyidina Umar kata difasahkan. Fasah tunggu edah, kamu kahwin dah. Habis dia kahwin dengan suami baru. Bila kahwin suami baru, tak lama lepas tu balik pula suami lama dia. Nak buat macam mana? Kalau kita lah, isteri kita, kita tengok ada jantan lain dengan isteri kita, marah tak marah? Nanti marahnya. Sayyidina Umar kata, jumpa Sayyidina Umar, macam mana ya Amirul Mukminin, aku dah kahwin suami baru, tengok suami lama balik pula. Nak buat macam mana? Sayyidina Umar kata, kamu pilih, kamu ni nak suami baru ke lama? Teman nak suami lama lah, kata tak ada orang baru katanya. Dia nak lama. Jadi dipasahkan nikah suami baru,
dinikahkan semula dengan, dibalik dengan suami lama. Kalau orang tanya, mana kau pergi 4 tahun? Dia kata, aku 4 tahun menghilang sebab aku ditawan oleh jin kafir. Pun masuk alam jin ghaib. Jin kafir suruh dia masuk kumpulan dia, dia tak nak. Tetapi sampai satu ketika jin Islam berperang dengan jin kafir, menang jin Islam, maka lelaki tadi ditawan oleh jin Islam. Sehingga jin Islam tanya dia, kamu ni siapa? Aku manusia, agama Islam. Dia kata, mana boleh orang Islam menawan orang Islam. Jin Islam nak menawan orang manusia Islam, tak boleh. Kamu dibebaskan. Bebas tu dia keluar balik ke alam manusia, muncul balik 4 tahun. Mana pernah berlaku zaman Nabi, pernah berlaku Sayyidina Umar. Ini dia ambil oleh, cerita ini diambil oleh ulama fiqah. 4 tahun nak menentukan. Kalau orang tu hilang, mafqud, tak ada tanda dia mata, tunggu 4 tahun baru boleh disabitkan. Hilang, mati, bolehlah dibagi, kalau perempuan nak kahwin lagi boleh, dan baru boleh dibagi faraid atau warisan kepada wali waris. 4 tahun. Ini baru sebulan ya. Sebulan nak suruh sembahyang khair. Sedangkan tak ada apa benda bukti je pun. Ini yang tak dibenarkan dalam Islam. Ya, itu sebab. Jadi ini baik. Tapi kalau kita kata kau terbang tu diculik oleh jin, ada mustahil ke no? Tidak mustahil juga. Pada zaman Nabi pun dah berlaku, diambil oleh jin. Jadi tak tahulah kita, mungkin jin culik ya. Sama ada jin betul apa jin kepala hitam, tak tahu kita kan. Itu terserah. Maknanya itu kena beriman dengan ghaib. Kalau sekadanya diculik je, itu tidak mustahil. Ini di antara saya kata bahawa ujian-ujian yang datang kepada Allah Ta'ala. Jadi bermacam-macam ujian yang datang kepada umat Islam ini mengikut tahap keimanan kita. Kalau kita di sini, inilah ujian yang datang, taklah seberat seberapa. Tapi tengok sahabat-sahabat kita di Mesir, ujian yang diterima oleh mereka. Dan itu sebab kematian, macam-macam kematian yang orang hadapi. Kematian dengan mati dengan senjata, mati di tali gantung, ya, mati dibunuh, macam kematian. Tetapi apa yang akan dihadapi oleh sahabat kita, ikhwan di Mesir, mereka ni akan menghadapi tali gantung, tetapi belum lagi dilaksanakan hukumannya, dan mereka dalam proses rayuan. Cuma kita berdoa kepada Allah supaya Allah tunjukkan kebenarannya, supaya keadilan dapat ditegakkan kepada sahabat kita di Mesir. Mana mungkin 529 orang dibicara dalam masa 20 minit, 30 minit saja. Sedangkan seorang di sini pun Datuk Seri Ibrahim dibicarakan bertahun-tahun. Seorang dia ini 529, sekejap je sudah selesai. Ini undang-undang mana yang dipakai? Undang-undang mana yang dipakai? Jadi katanya kes ini hanya seorang saja yang terlibat, beberapa orang saja terlibat pembunuhan polis itu, berkelahi. Tetapi kenapa dia babitkan semua sekali? Ini sudah nampak tidak berlakunya keadilan. Ya, begitu juga kita tengok sahabat kita di Gaza, sahabat kita di Syria, sahabat kita di Arakan sana. Semuanya hari ini menghadapi musibah demi musibah. Mengikut tahap keimanan yang Allah uji kepada mereka. Itu sebab saya katakan bahawa orang Yahudi ini bukan sekadar dia meyakini ayat Quran, bukan sekadar meyakini hadis Nabi, dia yakin. Tetapi mereka meyakin kata keramat Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, man fatahal Misra fatahal Aqsa, man fatahal Aqsa fatahal dunya kull. Saudara Ayub katakan, pada siapa yang dapat membuka Mesir, dapat melaksanakan Islam di Mesir, maka dia akan dapat untuk menawan Masjidil Aqsa. Pada siapa yang dapat menawan Masjidil Aqsa, dia akan menawan dunia keseluruhannya, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sebab mereka tidak mahu ditegaknya Islam di Mesir. Mereka percaya dengan kalimah keramat daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi menawan di Aqsa bermula di Mesir. Terus saya seronok sangat bila Dr. Musi menang menjadi presiden. Saya nampaklah Allah akan buka jalan untuk menawan Masjid Aqsa. Bebas orang-orang di Gaza nak keluar ke Mesir. Sekarang ni tertutup pintu mereka, tidak boleh keluar. Ini kita rasakan bahawa walaupun tidak diserang oleh orang Israel, kita rasakan mereka mengalami kesempitan hidup kerana tidak ada barang yang boleh masuk ke Gaza sekarang ini.
Sahabat saya 7 orang pergi, tak dapat masuk. Dah 3-4 kali nak masuk, tak dapat masuk. Walaupun kalau kita nak pergi sana, dia katakan kena rasuah, kena minta rasuah oleh polis Mesir. Dia nak seorang $700 US dollar seorang, tapi tak dapat masuk juga. Sama Dr. Musi dulu dibenarkan bebas. Fatal Misro siapa dapat membuka kota Mesir, dia akan dapat mengawal Masjid Aqsa. Kata dia percaya siapa yang dapat menegakkan Islam di Mesir, dia akan tahu so. Itu sebab dia tidak akan benarkan Mesir tertegaknya Islam. Itu sebab mereka gulingkan Dr. Musi. Walaupun dunia mengecam mereka, walaupun dunia mengutuk mereka, mereka tidak akan benarkan Mesir tertegaknya Islam. Kalau tertegaknya Islam, bahaya bagi mereka. Sebab dia akan menolak Aqsa. Siapa menolak Aqsa, dia akan menawan dunia keseluruhannya. Ini kata keramat Salahuddin Al-Ayyubi. Terus dia kata akan benarkan. Biar dunia mengecam mereka, cara apa pun mereka akan runtuhkan kerajaan ini. Dia tak akan benarkan. Itu yang kata keramat Salahuddin Al-Ayyubi. Dia juga membuka Masjid Aqsa bermula di Mesir. Nampak? Ini kata keramat dia. Itu dia tak ada. Sekarang berlaku lah. Musibah demi musibah yang menimpa umat Islam. Dan ini sebab apa yang kita lakukan sekarang ini, bercakap tentang Syria. Sekarang ini pun masih lagi dalam berlaku peperangan yang dahsyat. Seolah-olah kita hari ini tidak tahu apa yang berlaku di Syria hari ini, kerana tidak ada orang yang boleh masuk untuk mengkhabarkan apakah sebenarnya yang sedang berlaku di Syria pada ketika ini. Umat Islam terus dibunuh, terus disembelih, terus ditumpahkan darah mereka. Ini yang berlaku di Syria. Sampai bila keadaan ini akan berterusan? Sampai bila? Dan ini juga ujian kepada mereka. Mana mungkin mereka ingin menyerah kalah. Sebab 900 kubur sahabat ada di Syria sekarang. Termasuk 85 tentera Islam Khalid bin Walid, kuburnya ada di Syria. Mana mungkin mereka ni nak menyerah kalah. Mereka menganggap anak cucu cicit Khalid bin Walid. Mereka malu. Kubur Khalid sana seolah Khalid bin Walid memati mereka. Tidak mungkin mereka menyerah kalah dengan apa yang berlaku. Orang bertanya, adakah benda dekat selesai? Cukup sulit sekarang ini. Selesai nak berlaku. Bibi-bibi dan saudara ini tidak ada resolusi. Tidak ada resolusi. Iran tak mau campur. Iran kata tak ada matlamat. Umat Islam terus dibunuh. Umat Islam terus menderita. Soalnya tidak ada sautan, tidak ada umat Islam hari di luar mereka yang ingin membantu mereka. Ni Allah kata bahawa mereka sedang menjerit sekarang ini, meminta tolong. Ya Allah kata, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustanafina min ar-rijal wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimu ahliha. Kenapa kamu tidak berjihad pada Allah? Kata Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak membela orang-orang yang dhaif sekarang ini? Orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang tertindas sekarang ini, kata Allah. Daripada lelakinya, daripada wanitanya, daripada kanak-kanaknya menjerit sekarang ini, merayu tuan-tuan, minta